Siapa nak tengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Apa khabar semua? Selamat pagi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita masih lagi bersama-sama dengan penuh semangat, dengan penuh istiqamah, dengan penuh rasa kebanggaan kita dalam proses kita menghafal Al-Quran kalamullah ini. Apa khabar sekarang? PKP masih lagi sambung, hari demi hari sambung, lagi sambung. Sekarang ni yang terakhir sekali, Perdana Menteri kita Tan Sri Mahyudin Yassin mengumumkan kemungkinan besar PKP kita ni akan disambung sehingga 9 hari bulan Jun. Jadi Ustaz nak ingatkan kepada antum semua, ingatlah, jangan tunggu untuk hafal Quran, jangan tunggu untuk betul-betul bersungguh nak hafal Quran. Nak tunggu bila buka sekolah dulu, bila boleh pergi hafal ke akmal, baru kita nak bersungguh. Jangan, sebab kita tak tahu sampai bila. Masa mencemburui kita, masa terus berjalan, misi kita mesti diselesaikan insya-Allah. Tak boleh tunggu. Kita kena teruskan usaha kita. Ambil peluang betul-betul berada di rumah ni, kita target hafalan kita cepat-cepat, kita nak khatam cepat-cepat insya-Allah. Boleh? Baik Jadi pada pagi ini Ustaz nak berkongsi berkenaan dengan mukjizat. Pernah dengar tentang mukjizat? Kalau kita tengok mukjizat Nabi-Nabi alaihi salatu wassalam, Allah berikan kepada para Nabi alaihi salatu wassalam tu mukjizat. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa, Allah Subhanahu Wa Taala beri mukjizat pada Nabi Isa. Apa dia mukjizat Nabi Isa? Nabi Isa alaihi salam boleh hidupkan orang mati, boleh celakkan orang yang buta, boleh sehatkan orang yang sakit. Itu antara kehebatan Nabi Isa AS. Mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi Isa AS bersesuaian dengan zaman tu, yang mana zaman tu manusia yang hebat adalah manusia yang boleh menyembuhkan sakit orang. Begitu juga dengan, kalau kita tengok lagi, siapa lagi? Nabi Musa AS. Kenal Nabi Musa AS? Apa mukjizat Nabi Musa? Tongkat Nabi Musa, betul tak? Jadi tongkat Nabi Musa AS, Nabi Musa boleh daripada tongkatnya boleh bertukar jadi ular. Hebat Nabi Musa AS. Daripada tongkat Nabi Musa AS boleh ketuk laut, terbelah laut. Subhanallah. Hebat mukjizat Nabi Musa AS. Antaranya mukjizat Nabi Musa boleh keluarkan tangan yang bercahaya. Yang mana mukjizat tersebut sesuai dengan zaman Nabi Musa AS. Waktu tu semua orang yang hebat adalah orang yang pandai mengeluarkan sihir-sihir. Orang yang pandai sihir boleh jadi orang yang rapat dengan raja. Tu zaman Nabi Musa AS. Zaman Nabi Daud AS, apa mukjizat Nabi Daud? Suara Nabi Daud bila membaca kitab Zabur sehingga terhenti, burung yang terbang boleh terhenti. Hebat. Merdunya suara Nabi Allah Daud AS. Boleh mencairkan besi, boleh buat baju besi guna tangan. Sebab apa? Zaman itu zaman manusia baru jumpa besi. Zaman manusia hebat menempa. Siapa yang menempa besi, boleh mencorakkan besi, orang tu adalah orang hebat. Tiba-tiba mukjizat Nabi Daud AS datang dengan cara Nabi Daud boleh mencairkan besi, boleh menempa besi hanya menggunakan tangan kosong. Subhanallah. Jadi yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni apa? Siapa tahu? Apa dia? Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Siapa yang kata? Siapa yang kata Al-Quran ini mukjizat? Boleh ke kita buat sesuatu perkara-perkara yang pelik, perkara-perkara yang luar biasa daripada Quran ni? Boleh ke? Tak boleh? Boleh. Nanti Ustaz tunjuk. Nak belajar nanti Ustaz tunjuk. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Quran. Bukan Ustaz kata, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri yang kata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min anbiya'i min nabiyyin illa qad u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar
wa innama utitu wahyan awhahu Allahu ilayya wa atamanna an akuna aktsaruhum tabi'an yaumal qiyamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap para nabi mereka ini mempunyai mukjizat, tanda-tanda kenabian, mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dengan tujuan apa? Dengan menunjukkan mukjizat, tunjuk tongkat, orang boleh beriman kerana hebatnya tongkat Nabi Musa alaihissalam. Tunjuk kuasa, tunjuk sapu mata orang, mata yang buta boleh jadi celak, boleh jadi sembuh. Sebab apa? Sebab tujuan mukjizat adalah nak menunjukkan kehebatan, menunjukkan bukti bahawasanya mereka ini adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, mukjizat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepadaku dan ia dijadikan sebagai ayat pembuktian kepada manusia, dan aku ingin menjadi orang yang paling ramai pengikutnya di hari kiamat. Subhanallah. Baik, bila kita sebut tentang Al-Quran, Nabi kata mukjizat. Apa bentuk mukjizat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam Quran? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanurihim, aku akan tunjukkan kepada mereka orang-orang kafir, ayatina, bukti-bukti, bukti-bukti, mukjizat-mukjizat yang terkandung di dalam Al-Quran, fil afaq, pada ufuk, wa fi anfusihim, dan dalam diri kamu, hatta yatabayyana lahum, sehinggalah jelas kepada mereka bahawasanya Al-Quran ini benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana ustaz nak tunjukkan mukjizat? Macam mana nak tunjukkan mukjizat? Banyak mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi mukjizat Al-Quran ini dia datang dalam bentuk yang berbeza dengan mukjizat terdahulu. Sebab kalau kita tengok mukjizat dulu, kalau kita jumpa orang Kristian, mereka kata Nabi Isa ni hebat. Sebab apa hebat? Nabi Isa ni boleh hidupkan orang mati, celakkan orang buta. Kalau kita minta pada mereka, boleh tak nak tengok mukjizat Nabi Isa? Boleh dia tunjuk? Dia nak panggil Nabi Isa kena celakkan orang mati? Tak boleh. Dia tak boleh tunjuk di zaman sekarang. Bila kita jumpa dengan orang Yahudi, dia kata hebat Nabi Musa. Sebab apa hebat? Dia boleh belah laut. Kita minta dengan mereka, boleh tak nak tunjuk? Aku tak percaya, aku nak tengok kehebatan Nabi Musa. Dia boleh tunjuk tak? Dia tak boleh tunjuk. Dia tak boleh nak tunjuk, meh sini, ni tongkat Nabi Musa, meh pergi tepi laut, pam, dia ketuk laut, terbelah laut. Tak boleh nak tunjuk zaman sekarang. Hanya sesuai di zaman ketika Nabi-Nabi terdahulu masih hidup. Berbeza dengan kitab Al-Quranul Karim yang ada di tangan kita hari ini. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah wafat 1400 tahun yang lalu, kita masih lagi boleh menunjukkan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk ilmu yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebut. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun. Siapa yang dah hafal surah Al-Mu'minun? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-12 sehingga ke-14, Allah ceritakan bagaimanakah manusia, perkembangan peringkat kejadian manusia di dalam perut ibu. Yang mana rahsia ilmu tentang kejadian manusia di dalam perut ibu ni hanya baru sahaja diketahui dalam 40 ke 50 tahun ini. Sedangkan Nabi SAW cerita di dalam Quran ini dah turun dan Allah dah cerita dalam Quran kejadian manusia 1400 tahun dulu. Siapa yang bagi tahu kepada Nabi Muhammad SAW? Sudah tentu Allah Subhanahu wa taala yang bagi tahu. Banyak lagi tentang Big Bang. Siapa nanti antum semua ada peluang belajar sains, belajar tentang bagaimana bumi ini dicipta dari peringkat awal. Berlaku letupan besar, dia ceritakan dalam Quran. Bagaimanakah Allah SWT ceritakan bahawasanya bukit bukau itu adalah Allah cipta bukit bukau bukan kita nampak
tinggi macam tu. Tetapi bukit bukai yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Quran adalah berbentuk paku-paku. Fungsi bukit bukau adalah memaku bumi. Jika sekiranya bumi ni tak ada bukit, nescaya bumi ni akan jadi tak stabil. Disebut mana? Dalam Quran, wal jibala autada, demi bukit bukau yang menjadi pasak bumi. Subhanallah. 1400 tahun dulu Nabi SAW sebut diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran. Cuma kita nak keluarkan sahaja mukjizat-mukjizat ni yang ada dalam Quran, kita nak nyatakan kepada orang bukan Islam, ni mukjizat-mukjizat Nabi, yang mana mukjizat itu terkandung dalam Quran dalam bentuk ilmu sains yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Boleh tunjuk walaupun Nabi SAW dah 1400 tahun dahulu telah meninggalkan kita. Baik. Sebab apa Ustaz cerita tentang mukjizat Quran pagi ni Ustaz? Apa kena mengena dengan kami yang nak hafal Quran? Kena mengenanya adalah Quran ini Ustaz nak bawa datang rasa bangga di dalam jiwa antum semua, supaya bila kita rasa seronok baca isu kandungan Quran, bila kita seronok nak mengkaji dan menjiwai apa yang terkandung dalam Quran, dan bila kita rasa bangga apa sahaja isi kandungan Quran, kita jadi rasa excited nak hafal Quran. Buka Quran, kita baca ilmu yang terkandung dalam Quran, kita rasa excited. Bila kita rasa excited, kita semangat nak hafal Quran. Bila kita semangat hafal Quran, kita tak kisah apa sahaja waktu, penat atau lelah, kita tak kisah. Sebab apa? Kita rasa puas hati kita akan menghafal mukjizat terakhir Nabi-Nabi SAW. Apa tu? Mukjizat Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quranul Karim. Antara mukjizat yang kita nampak apa? Mukjizat hebatnya kita tengok Al-Quran ini. Pernah tengok Quran, buku setebal ini mampu dihafal oleh manusia? Pernah? Ada orang hafal novel tak buku? Dia hafal satu-satu ayat? Ada? Tak ada. Hanya Quran sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia mudah untuk dihafal oleh manusia. Jadi ambil peluang Quran ini. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan isi kandungan Al-Quran ini untuk antum semua hafal, untuk anda hafal. Siapakah gerangan mereka yang nak merebut peluang menghafal Al-Quran? Allah janji dia dah mudahkan. Tapi janji dimudahkan kepada mereka yang berusaha untuk menghafal Al-Quran. Boleh? Jadi datangkan rasa bangga di dalam diri kita untuk menguasai, menghafal, mengorek segala ilmu dalam Quran. Nescaya jika sekiranya kita bangga, insya-Allah, Ustaz yakin antum tak kira masa nak baca, nak faham, nak hafal Quran, tak kira masa lagi, insya-Allah. Jadi kita target betul-betul, kita capai misi kita betul-betul. Kita nak hafiz Al-Quran dalam tempoh setahun atau kurang daripada setahun, insya-Allah. Boleh semua? Boleh. Ustaz doakan antum semua di bulan Ramadan yang hebat ini, dalam bulan Ramadan yang maha mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala muliakan antum semua dengan Al-Quran. Mudahkan hafalan antum untuk menghafal Al-Quran, insya-Allah. Jadikan cabaran yang ada sebagai cabaran untuk kita selesaikan. Jangan bila kita hafal Quran susah, kita kecewa. Memang susah sebab ini mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja untuk Nabi Muhammad tetapi untuk seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menguasai Al-Quran, dia akan jadi orang yang hebat, bukan sahaja hebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan hebat di sisi seluruh manusia yang ada di atas muka bumi. Tetapi syaratnya adalah antum hafal dan antum kuasai segala ilmu yang terkandung di dalam kitab ini, insya-Allah. Boleh? Jadi Ustaz harap jangan sesekali putus asa. Ustaz dengar ada yang nak putus asa, jangan sesekali putus asa. Berbanggalah dengan Al-Quran, kuasailah ia, hafal ia. Kita mesti menang dalam menghafal Al-Quran, insya-Allah.